Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti yang kita ketahui, kalau orang tu pergi haji menggunakan pakej muassasah, dia akan mengambil masa sekitar 45 hari lah. Ibadah haji itu daripada pergerakannya daripada Malaysia sehingga ke Arab Saudi selama 45 hari. Tapi sebenarnya ibadah haji itu adalah hanya sekitar 6 hari sahaja, bermula daripada 8 Zulhijjah sehingga ke 13 Zulhijjah. Panjang masa 45 hari tadi. Okay, kalau orang pergi package mungkin dia ambil 2 minggu, tapi kalau orang muassasah ni dia terpaksa menunggu 45 hari. Jadi in between that time dia boleh buat umrah, ziarah, macam-macam aktiviti lah untuk kita persediaan menuju kepada haji hari Arafah. Apakah itu manasik haji? Ianya adalah pelaksanaan ibadah haji dengan rukun-rukunnya, di mana dalam manasik haji calon jemaah akan dilatih tentang perkara-perkara rukun haji, persyaratan haji, sunnah-sunnah haji, termasuk dengan perkara-perkara larangan haji. Okay, pentingnya manasik haji ini supaya kita sendiri sebagai jemaah haji faham akan setiap perbuatan yang kita lakukan dalam ibadah haji, dan pada masa yang sama supaya kita tidak melakukan kesilapan yang mana terpaksa kita ulang semula haji kerana terbatal. Okey. Baik, soalan yang sering kali timbul di kalangan jemaah haji adalah adakah haji itu wajib? Itu soalan dia. Ada orang kata sunat, ada orang kata harus. Jadi haji ini sebenarnya telah difardukan pada sekitar 6 Hijrah, dan haji adalah salah satu rukun di dalam rukun Islam yang 5. Macam mana kita kategorikan orang yang sebenarnya menunaikan haji ni dia mampu? Okey, contoh macam saya, mungkin saya sihat tubuh badan tapi saya tak cukup duit untuk pergi buat haji. Adakah itu dikategorikan mampu? Ataupun orang yang mampu dari segi keuangan tapi tidak sihat pula tubuh badan, macam mana pula tu? Jadi dekat sini saya akan ulaskan lebih dalam lagi macam mana dikategorikan dengan orang yang mampu tadi. Baik, saya ambil sepotong ayat dalam surah Al-Imran, ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kat situ dia cakap wajib, bagi kewajipan bagi manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang mampu. Di sini dikupaskan lagi macam mana dicakap orang yang mampu ni. Mampu di sini dimaksudkan adalah orang yang boleh buat haji sama ada secara sendiri atau perantara. Okey, tidak mampu pula dikategorikan seperti orang yang sakit, orang yang uzur, tua ke kematian dan sebagainya. Okey, dari sudut kemampuan untuk melakukan ibadah haji itu secara sendiri, syarat-syarat dia, satu, dia mempunyai bekalan yang mencukupi semasa pergi dan balik. Jadi bila kita nak buat haji ni, bekalan kita untuk pergi dan balik pun kena cukup, dan juga duit untuk nafkah untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Contohnya kita ada ahli keluarga yang tinggal di tanah air, kita tinggalkanlah duit. Bukannya kita pergi dan meninggalkan diorang ni secara terumbang ambing, kontang ganting macam tu je. Mesti adalah sedikit wang yang ditinggalkan supaya diorang boleh jalankan hidup ni. And then
Yang seterusnya adalah mempunyai kenderaan dan melayakkan untuk sampai ke tanah suci. Kalau kita tengok sekarang ni, macam-macam cara orang pergi menunaikan haji. Naik kereta, naik basikal, naik motosikal. So macam-macam orang nak pergi, asalkan itu adalah perkara yang mampu untuk orang buat, terpulang. Jadi kebanyakan jemaah sekarang ni naik kapal terbang je lah, yang memudahkan, ambil masa lebih kurang sekitar 13 jam daripada tanah air Malaysia ke Arab Saudi. Seterusnya, aman dan selamat sepanjang perjalanan ke tanah suci. Tiada berlaku peperangan di tempat tanah air Malaysia. Alhamdulillah aman, tidak ada wabak. Macam contohnya sebelum ni kita ada wabak COVID, di mana pada tahun tersebut tidak ada langsung orang yang dihantar untuk menunaikan ibadah haji, umrah pun sama. Di sempadan tu ditutup lah, melainkan untuk rakyat negeri Saudi itu sendiri. Baik, seterusnya ditemani oleh mahram. Perkara ini khusus bagi kaum wanita. Sebelum saya akhiri saya punya perkongsian ni, saya nak share sikit lah tips mengenai tips tambahan lah cakap pasal haji ni. Saya sarankan untuk anak-anak muda di luar sana, cuba tanamkan iltizam yang tinggi untuk buat haji pada usia muda. Sebab haji ni memerlukan jasmani dan rohani. Kita bergerak jauh untuk pada masa 6 hari tu, memang banyak pergerakan lah. Nak pergi meronta, nak pergi bermabit, tenaga yang tinggi lah. Jadi kalau boleh pada usia muda ni kita dah daftar diri sebagai jemaah haji. Walaupun menunggu lama tak ada masalah, cuma disarankan untuk buat iltizam yang tinggi supaya dapat simpan tabungan haji ni, and then disiplinkan diri setiap bulan kalau boleh masukkanlah duit tu, supaya duit tu bertambah sampai giliran ada duit. Di persediaan awal ni adalah baguslah sebenarnya. Kalau kita tengok dari satu safar, 80% daripada kejayaan adalah persediaan. Jadi di sini persediaan tu memang sangat penting untuk ibadah haji. Okey. Selain daripada itu, kena join kursus-kursus haji, tambahkan ilmu lagi, memahami manasik haji tadi lah, supaya lebih banyak kita faham, insya-Allah lebih mendekatkan diri kita untuk kita lebih tak sabar untuk buat haji. Sebenarnya seronok buat haji ni, especially pada usia muda. Alhamdulillah, saya sendiri melakukan ibadah haji pada 2017 bersama dengan kedua orang tua saya, dan saya tengok memang penting lah pada usia muda untuk buat haji. Okay? Selepas kita dah usaha, dah buat simpanan, dah buat pergi join khusus, semua usaha dah dilakukan, tapi kalau tak dapat lagi, cuba buat rayuan sampai kita dapat. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan, haji itu sampai kepada kita sebelum kita meninggalkan dunia ni lah. Dan yang terakhir, selepas kita dah usaha semua tu, doa, banyakkan doa. InsyaAllah Tuhan memudahkan dan makbulkan doa kita tu, hantar kita untuk menunaikan haji, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya ada kurang daripada saya, itu adalah kelemahan saya sendiri, dan semua perkara baik itu adalah daripada Allah SWT. InsyaAllah kalau ada sumur di ladang, ingin saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita jumpa lagi. Pohon sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.